Okey, kali ni kita nak share berkenaan dengan transformation. Okey, sebelum video sebelum ni kita ada cerita berkenaan dengan sometimes the company itself ataupun the owner of the company tu kita jadi comfort zone. So macam mana kita nak buat comfort zone? That's why we need to have this transformation. Transformation ni sebenarnya it can be company ataupun individu lah. So siapa-siapa pun boleh buat transformation. Okay, we go to the basic lah. Sebenarnya kita tak perlu nak terlampau gempak sangat to do our transformation plan. So kita go to the basic first. The basic is kita kena identify kita punya goal. Okay, majority from my experience, bila saya tanya saya punya team members, staff-staff saya, some of them, dia memang tak ada goal pun. Kadang-kadang kita interview juga dengan some of the candidate yang kadang-kadang fresh graduate, yang ada pengalaman bekerja pun, kita tanya dia, what is your goal? Goal ni normally kita tanya soalan rumah je, first year, 5th years dengan 10 years lah. So dari short term, mid term dengan long term goal. So goals tak ada. So you need to define what is your goal. Tak kisah individu ataupun company. Okay, we go to the basic first. Katakan, because we need to have motivation to achieve certain thing. Okay, so contohnya kita nak jadi kaya, contoh jadi kaya. So sometimes orang just letak kaya, nak jadi kaya. So actually dia tak ada meaning sangat lah, sebab you tak boleh nak achieve pun. Kaya ni is something yang you tak boleh nak kira pun, kan? Millionaire, billionaire, so you nak kaya macam mana? So kadang-kadang kita rasa orang tu dah kaya, tapi sebenarnya ada orang lagi kaya daripada. So sometimes, tapi you can define this as your goal, as your objective to become rich. The most important thing, kita gunakan formula SMART lah, SMART ni. So kita ada specific, measurable, attainable, relevant and time bound. Okay, so you need to be very specific. For example, you nak, contohnya kaya ni normally dia related to duit lah. Okay, contohnya kita nak kita nak 50k, 50,000 dalam masa setahun, contoh. So you must understand kenapa keluarnya 50k ni. It can be 20k, doesn't matter. Selalunya dia ada reason lah. Reason dia sometimes, kadang-kadang ada some of my staff, reason dia nak ada duit lebih ni because dia nak buat pagar rumah. Nak buat pagar rumah. So cost untuk buat pagar rumah 20,000. So actually that you need to be very specific. Ataupun you nak pergi haji, nak pergi umrah for example. So there's a cost. So you need to be very specific. Okay, berapa value yang you nak letak. So you need to have the value. And then you must understand goal ni must be measurable lah. Measurable maksudnya dia ada value macam ni lah. So you tak boleh letak benda yang very infinite, benda yang tak boleh nak measure, benda yang you tak boleh nak imagine. So you need to understand this. Kadang-kadang orang nak, mungkin selain daripada tu you nak jadi kurus. Kurus pun very subjektif. You kena identify apa value kurus. Mungkin you nak turun lagi 10 kilo contoh. So itulah you punya the value. Then you kena measure. Daripada 80 kg jadi 60 kg, contoh dia macam tu lah. Ataupun daripada 70 jadi 60 kg, contoh. Okay, so you boleh measure benda tu. Okay, and then attainable ni maksudnya benda ni kena be very realistic lah. Dia problem kita ni kadang-kadang kita nak dapat duit 1 juta dalam masa 6 bulan, padahal dia for the past, umur orang tu mungkin dah 30 years old, tak pernah pegang 100,000 pun, nak 1 juta. Tak logik lah. So dalam kes ni you need to be very realistic. Contohnya 20k for 1 year. Contohnya gaji dia mungkin RM3,000. So dia nak extra 20k for 1 year. Nampaklah realistic. Okay, and then number 3, relevant. Relevant ni maksudnya benda yang you nak achieve ni related tak dengan anything. Contohnya mungkin related to your company, ataupun mungkin related to yourself. Contohnya mungkin dia related dengan company ataupun your family, contohnya. Sebab kalau katakan benda ni tak relevan dengan you, apa you nak buat? Tak ada kena-mengena dengan you. So you punya goal tu mungkin tak ada value lah. So you tak ada motivation tu
untuk dapatkan you punya goal ni lah. Okay, yang last kali ni is the time bound. Time bound ni paling penting. Okay, sebab tu saya selalu cakap, kita selalu set 1 year, 5 tahun, ataupun 10 tahun contoh. So this your long term goal, this short term goal. Okay, so maksudnya sekarang ni contohnya you nak achieve 20k. Sekarang ni bulan, contohnya kita katakan bulan Januari 2020. So you nak achieve by January 2021. So you need to define the date. Okay, so benda ni adalah benda basic lah. So kalau katakan macam 5 year ni, mungkin you punya goal tu lagi besar lah. Mungkin instead of 20k, mungkin you nak 200k for example, dalam masa 5 tahun. Selalunya lagi jauh perjalanan, time bound tu lagi ni, selalunya kita punya goal ni lagi besar lah. Okay, so contoh ni sebenarnya terlampau basic lah. Tapi problem yang saya nampak, tak ramai orang yang ada goal, smart goal ni. And then dia punya goal ni tak written, dia tak tulis. That's the problem. Dia ingat je, so tak boleh. Okay, based on statistik, ada satu university dekat US, sebenarnya dia pernah buat research. Okay, daripada student-student yang before student tu fresh graduate, dia orang buat research. Student-student yang buat written goals, dia orang lagi successful daripada student-student yang memang tak ada written goals. Sebab tu you need to have a written goals yang you boleh nampak, yang you boleh analyse every quarter. Sebab kadang-kadang dalam case goal ni ada masalah-masalah, challenges yang mungkin you kena revise balik atau review balik you punya goal. Alright, so itu saja perkongsian kita pada kali ini. So mungkin video-video akan datang kita akan share lagi cerita-cerita lain pula. So hopefully you all belajar something. So stay tuned. Thank you. Dah.